Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Connie Grace dan ini Ringkas TVS. Kerajaan Sarawak akan meneruskan program penyukatan kampung tradisi di seluruh negeri ini. Ini bagi membolehkan penduduk di kawasan luar bandar, terutamanya memiliki surat hak milik tanah. Kata Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, kerja-kerja penyukatan tanah hak adat NCR Bumiputera juga akan diteruskan bagi mengiktiraf hak-hak rakyat. Sehingga kini banyak kampung yang telah menerima surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri menerusi program tersebut. Kerajaan negeri tambahnya turut meluluskan beberapa permohonan penduduk untuk mendapatkan tanah bagi tujuan menjalankan pertanian. Bagaimanapun, proses untuk kelulusan akan mengambil masa kerana kerajaan negeri perlu meneliti semua permohonan. Besar dengan peruntukan sebanyak 73 juta ringgit untuk pembangunan di kawasan Kampung Tambirat bakal mengubah lanskap kawasan berkenaan. 3 projek yang dimaksudkan itu adalah Pusat Penjaja Kampung Tambirat, Tebingan Kampung Tambirat dan Benteng Hakisan Tebingan Kampung Tambirat. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia sekaligus akan melonjakkan ekonomi masyarakat kawasan sekelilingnya. Untuk Pusat Penjaja Kampung Tambirat yang memuatkan 80 gerai, Karim berkata pembinaannya akan mengambil masa selama setahun dan dijangka boleh beroperasi pada hujung tahun hadapan. Manakala bagi pembinaan tebingan dan benteng hakisan pula, ia masih dalam proses tender. Sementara itu, mengenai piagam persefahaman politik yang dicadang baru-baru ini, Karim yang juga naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu, PBB berkata cadangan Setiausaha Agong Bersatu, Hamzah itu merupakan sesuatu yang tiada keperluan. Terdahulu, piagam persefahaman politik itu dicadang untuk membentuk sebuah gabungan besar yang merangkumi Perikatan Nasional PN, Barisan Nasional BN dan Gabungan Parti Sarawak GPS bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Pemeteraian itu menurut Hamzah Zainuddin adalah bagi memastikan kelangsungan kerjasama di antara ketiga-tiga pihak di samping meningkatkan keyakinan rakyat. Namun menurut Karim, jika perjanjian itu ditandatangani, ia mencerminkan rasa tidak percaya antara satu sama lain. Sudah ada persefahaman yang baik. Adakah perlu kita nak menandatangani perjanjian? The moment you sign the perjanjian, that reflects you don't trust each other. You don't trust each other. So you don't have to sign that perjanjian. Let the relationship nurture jadi baik. Lagipun parti-parti di Sarawak, parti GPS, we are not interested in wanting to put our candidate in West Malaysia. You don't have to worry. Tambahnya lagi, Sarawak mahu menjaga negerinya dengan acuan tersendiri dan tetap bekerjasama dengan wilayah lain untuk memastikan kestabilan kerajaan dan sokongan terhadap PN pula juga bukan bermaksud untuk mengambil kesempatan tetapi untuk memastikan ekonomi berkembang baik. That is why GPS was set up. Gabungan Parti Sarawak dengan tema slogan Sarawak diutamakan. Sarawak diutamakan. We want to look after our state the way we want to be. You look after your wilayah, we look after our wilayah. But then we are friendly because we want to see a stable government, federal government. That is the reason why we give support to Perikatan Nasional. Not to say that we are taking advantage. We want to see a stable federal government, whereby with a stable federal government, the economy will be able to, ekonomi akan dapat berkembang dengan baik dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Majlis Pecah Tanah Pusat Penjaja Kampung Tambirat Asajaya pada Ahad. Peranan ketua kaum, ketua masyarakat dan juga ahli majlis dilihat penting di peringkat akar umbi. Justru segala polisi maupun program harus dimaklumkan kepada rakyat bagi mengelakkan perselisihan faham. Saya telah mengadakan satu perjumpaan dengan ketua kaum, ketua masyarakat dan juga councillors dari pelbagai kaum Cina dengan Melayu di Merudi. Oleh kerana saya telah dipahamkan bahawa ada selisih faham sedikitlah di antara apa yang kita
mau lakukan dan juga apa yang telah dipahamkan oleh masyarakat di peringkat akar umbi. Jadi saya telah menekankan bahawa komunikasi, iaitu communication dan juga perjumpaan yang sepatutnya harus diadakan 4 kali setahun dengan oleh ketua kaum, ketua masyarakat dan juga peringkat akar umbi harus diadakan 4 kali setahun. Dan Kata beliau, luahan rakyat biasa telah mendorong beliau untuk lebih memahami kehendak dan keperluan masyarakat. Di samping itu, beliau turut menegaskan agar pihak tertentu memainkan peranan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surat pelantikan mereka. Bertemu kembali. Kerajaan bercadang tingkat pembelian vaksin COVID-19 untuk menampung keperluan imunasi sehingga 70% berbanding kuantiti asal sebanyak 30%. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Malaysia telah mendapat 30% vaksin dan beliau telah mengarahkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Adam Baba dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin untuk berunding supaya dapat meningkatkan peratusan vaksin kepada 60 atau 70%. Ini kerana terdapat beberapa negara yang membeli vaksin itu dengan sesetengahnya memperoleh kuantiti yang melebihi jumlah penduduk negara mereka. Bagaimanapun, Muhyiddin menambah, bekalan vaksin itu akan dihantar secepat mungkin ke Malaysia dan dijangka diterima pada Mac tahun hadapan. 1,229 kes baharu COVID-19 direkodkan di Malaysia pada Ahad. Jumlah kes kumulatif kini mencecah 83,475. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, pada Ahad juga 1,309 kes telah pulih dan 4 kematian dilaporkan. Sementara itu, tiada kes positif dilaporkan di Sarawak pada Ahad. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal 1,075 kes. Kluster Wisma Saberkas juga diisytihar tamat. Jumlah kluster aktif berbaki 2 iaitu kluster besi dan kluster Green Hill. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK optimis untuk membantu kira-kira 25,000 perniagaan kecil di seluruh negara beralih kepada digital dalam tempoh 1 hingga 2 tahun. Ia sebagai langkah penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dalam era pasca COVID-19. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar berkata, ini berikutan kesan berganda yang dijangka dapat dilihat oleh kementerian daripada pelbagai program yang dijalankan oleh agensinya. Antaranya termasuk kerjasama antara SME Corp dan Perkhidmatan Penghantaran Warung Riders melalui program Micro Connector SME Corp. Ujarnya lagi, selain membuka peluang pekerjaan, MEDEK menyasarkan untuk mempunyai kira-kira 5,000 penunggang perkhidmatan penghantaran menyertai program Warung Riders yang akan diwujudkan di semua kawasan parlimen di seluruh negara. Sehubungan itu, katanya MEDEK berminat untuk bekerjasama dengan kementerian lain dalam pelbagai program untuk membantu perniagaan kecil mendigitalkan operasi mereka. Kekalkan tema Tudor sesuai dengan julukan Bukit Fraser sebagai The Little England. Itu saranan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK terhadap sebarang pembangunan di Bukit Fraser. Menterinya Datuk Sri Nancy Shukri berkata Bukit Fraser perlu dibangunkan sebagai destinasi warisan tinggalan kebudayaan sebagai tarikan pelancongan. Menurutnya, segala cadangan pembangunan dan pembinaan hotel baru di Bukit Fraser adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri serta tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Majlis Daerah Raub MDR sebagai pihak berkuasa tempatan bagi Bukit Fraser. MOTEK juga menggesa agar sebarang pembangunan tidak mengganggu ekosistem di kawasan itu yang terkenal dengan kehadiran pelbagai spesies burung dan menjadi tumpuan sebagai salah satu destinasi tempat untuk aktiviti birdwatching di Malaysia. Seorang lelaki maut ketika motosikal ditunggangnya terlibat dalam kemalangan dengan sebuah motorkar di kilometer 10 Jalan Oya Mukah kira-kira jam 6.10 petang pada Sabtu. Mangsa yang dikenali sebagai Andriano Salon, 29 tahun, berasal dari kampung Sungai Ud, Dalat, menunggang motosikal model Modernas Kris dari arah Dalat menuju ke Mukah. Motosikalnya dikatakan telah memasuki laluan bertentangan lalu bertembung dengan sebuah kereta.
Penunggang motosikal tersebut disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat impak pelanggaran manakala pemandu beroda beza tidak mengalami sebarang kecederaan. Perkara itu disahkan penolong pegawai perubatan Hospital Mukah yang hadir di tempat kejadian. Pemandu motosikal telah maut di tempat kejadian, sementara pemandu kereta tidak mengalami sebarang kecederaan. Setakat ini, kes masih disiasat di bawah Seksyen 41, Braket 1, Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kes masih lagi di dalam siasatan pihak polis, IPD Dalat. Baiklah, itu saja di Bahasa Konigres untuk TVS. Saya Konigres dan saya Kenep.